Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Geografi tingkatan 3, iaitu kita akan mempelajari bab 10 yang bertajuk Sumber Hutan. Jadi apakah yang akan dipelajari dalam tajuk ini? Yang pertama, pelajar akan menjelaskan definisi sumber hutan. Yang kedua, menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Manakala yang keempat, pelajar boleh membezakan peranan agensi yang berkaitan dengan pengurusan hutan. Baik, mari kita lihat sedikit pendahuluan. Sumber hutan merupakan khazanah alam semula jadi yang unik dan penting. Negara kita amat beruntung kerana dianugerahi sumber semula jadi yang pelbagai dan bernilai untuk pembangunan sosioekonomi negara. Kita teruskan kepada 10.1, iaitu sumber hutan. Baik, sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Apakah maksud sumber boleh baharu? Maksudnya sumber yang tidak akan habis sekiranya kita uruskan dengan baik. Contohnya, sekiranya kita telah menebang hutan, menjalankan pembalakan, tapi kita perlulah menjalankan penghutanan semula ataupun menanam semula hutan. Jadi, sumber hutan merupakan sumber yang boleh baharu. Kemudian yang kedua ialah meliputi kawasan yang ditumbuhi pelbagai jenis flora dan terdapat fauna yang hidup secara semula jadi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hujan yang tinggi telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Jadi ada beberapa maklumat yang kita perolehi daripada sumber Jabatan Perhutanan Malaysia 2016. Yang pertama, Malaysia terdiri daripada kawasan berhutan seluas 18.56 juta hektar, di mana jumlah ini membawa kepada 56% daripada keluasan tanah secara keseluruhan. Dan maklumat yang kedua ialah Sarawak merupakan kawasan yang mempunyai jumlah hutan terbesar, iaitu kira-kira 8.23 juta hektar. Kemudian Semenanjung Malaysia ada 5.84 juta hektar, manakala Sabah mempunyai 4.49 juta hektar. Jadi kita teruskan kepada kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia. Jadi pengurusan sumber hutan sangat penting bagi menjamin bekalan berterusan melalui program pemeliharaan dan pemuliharaan. Antara kepentingan pengurusan sumber ialah yang pertama, keseimbangan ekosistem. Jadi mari kita lihat ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Jadi apakah maksud biotik dan abiotik? Biotik ni cikgu bagi contoh hidupan seperti flora dan fauna, tumbuhan dan juga haiwan. Manakala abiotik pula terdiri daripada komponen semula jadi seperti tanah, udara, hujan. Itu yang dikatakan sebagai abiotik. Yang kedua, komponen-komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi dan menghasilkan satu aliran tenaga serta rangkaian makanan yang berterusan serta memelihara keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, pengurusan sumber hutan yang terancang sangat perlu untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem ini. Baik, mari kita lihat contoh yang diberi ialah hutan rekreasi Sungai Tekala Selangor. Jadi kita lihat hutan rekreasi ini dia mengekalkan ciri-ciri tumbuhan
semula jadi dan juga hidupan di dalam hutan ini. Jadi dengan ini akan menyebabkan keseimbangan ekosistem, iaitu berlaku proses interaksi di antara biotik dan juga komponen abiotik. Baik, kita pergi kepada yang kedua, iaitu keperluan masyarakat setempat. Okey. Baik, kita lihat kepentingan untuk keperluan masyarakat setempat ini, di mana persekitaran semula jadi merupakan suatu yang sinonim dengan kehidupan masyarakat setempat. Hutan sangat penting bagi mereka kerana yang pertama, hutan sebagai sumber bahan makanan. Okey. Yang kedua, hutan juga boleh digunakan untuk tempat membina tempat tinggal. Yang ketiga, sumber hutan untuk menyediakan pelbagai peralatan. Manakala yang keempat, sebagai sumber pendapatan. Jadi contoh hasil hutan yang boleh dikomersialkan, dijadikan sebagai kegiatan ekonomi, dijadikan sebagai punca pendapatan ialah seperti rotan, gaharu dan buah-buahan. Okey, gaharu gaharu adalah sejenis kayu yang harum yang berasal daripada pokok tengkaras. Okey, ni dia rotan yang boleh dibuat kraftangan dan perabot. Kemudian dibuat bubu dan juga bekas yang diperbuat daripada rotan dijadikan kraftangan dan dijual. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu ekopelancongan. Baik, kepentingan sumber hutan boleh dijadikan sebagai ekopelancongan, di mana sumber hutan penting untuk membangunkan aktiviti ekopelancongan. Okey, kita lihat pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipur, air terjun dan juga melihat kepelbagaian flora dan fauna di dalam hutan. Jadi apakah contoh hutan yang dijadikan kawasan ekopelancongan? Antaranya ialah Taman Negara Royal Belum di Perak, Taman Negara Endau Rompin Johor dan Taman Negara Niah di Sarawak. Jadi ini contoh-contohnya telah dibangunkan menjadi kawasan pelancongan. Bila pelancongan, maknanya kawasan ini dipelihara oleh pihak kerajaan. Baik, kita teruskan kepada kepentingan yang keempat. Hutan ini dapat membekalkan sumber bahan mentah. Bahan mentah. Jadi kita lihat pengurusan yang cekap dapat menjamin bekalan bahan mentah yang berterusan untuk masa hadapan. Jadi kita lihat apakah contoh sumber hutan dan kegunaannya. Okey. Yang pertama ialah sumber kayu keras. Sangat penting untuk dijadikan perabot, papan lapis, kayu gergaji dan bahan binaan. Manakala untuk rotan dan buluh boleh dijadikan sebagai perabot dan juga bahan kraftangan. Yang ketiga, daun mengkuang. Okey, dia boleh dijadikan tikar dan juga bakul. Yang keempat, batang nibung dijadikan tiang rumah dan cerucuk kelong. Manakala yang kelima, daun nipah adalah untuk dibuat atap. Baik, ini kita melihat contoh daun nipah yang dibuat atap. Okey, mereka perlu susun-susun terlebih dahulu, diikat dan bolehlah dijadikan atap. Kemudian ni kelong. Okey, kelong cerucuk-cerucuk ni adalah diperbuat daripada batang nibung kerana kita tahu batang nibung ni dia tahan kepada air dan tidak mudah reput. Jadi dia sesuai dijadikan cerucuk kelong. Kita teruskan kepada 10.3, iaitu usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan di Malaysia. Jadi usaha memelihara dan memulihara sumber hutan adalah perlu untuk mengawal penerokaan hutan. Tanpa kawalan, sumber hutan akan kehabisan. Walaupun hutan merupakan sumber boleh baharu, tetapi tanpa kawalan dan pengurusan yang baik, maka hutan kita akan pupus dan boleh menyebabkan kekurangan bekalan sumber hutan pada masa akan datang.
Baik, kita lihat ya, hutan kita merupakan khazanah alam yang amat bernilai. Jadi perlulah kita pelihara dan kita pulihara. Baik, apa beza pemeliharaan dan pemuliharaan? Baik, kita lihat dulu pemeliharaan. Pemeliharaan ialah usaha-usaha melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Contohnya mewartakan hutan kepada hutan simpan dan juga taman negara. Manakala pemeliharaan hutan ialah usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Bagi contoh, penghutanan semula dan penubuhan ladang hutan. Okey. Jadi itu dia beza pemeliharaan dan pemuliharaan. Jadi pemeliharaan ni kita pelihara dia supaya dia tidak rosak. Pemuliharaan dia telah rosak dan kita akan pulihkan dia seperti sedia kala. Baik, ada beberapa usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Antaranya ialah tapak ramsar, pembangunan lestari, geopark dan taman negara. Mari kita lihat usaha-usaha ini satu per satu. Yang pertama ialah Taman Ramsar. Baik, apakah definisi Taman Ramsar? Ramsar ialah senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui Konvensyen Tanah Lembap di Iran pada tahun 1971 untuk memelihara tanah lembap serta sumber-sumbernya. Baik, apakah peranan tapak Ramsar? Menjaga tanah lembap, khususnya hutan paya bakau yang mempunyai pelbagai jenis hidupan. Okey, mari kita lihat pemuliharaan. Okey, untuk pemuliharaan, tapak Ramsar dijadikan sebagai kawasan eko pelancongan di Malaysia. Yang kedua, keindahan alam semula jadi dan landscape, landscape indah, flora dan fauna menjadi daya tarikan pelancong. Yang ketiga, tapak Ramsar dipelihara sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Ini adalah dari segi pemeliharaan. Mari kita lihat pula untuk usaha pemuliharaan. Yang pertama, memelihara kawasan tanah lembap serta kepelbagaian biologi hutan paya bakau. Maknanya kawasan-kawasan yang telah diterokai sebelum ini. Yang kedua, Jabatan Perhutanan berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau, terutamanya bagi industri kayu arang untuk keseimbangan ekosistem. Okey, seperti mana yang kita tahu, hutan bakau ini digunakan untuk industri kayu arang. Jadi kalau pengeluarannya tidak dikawal, maka hutan bakau ini akan pupus ataupun akan berkurangan. Jadi kawasan ini perlulah dipelihara supaya dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem. Baik, yang ketiga, contoh lokasinya ialah di Tasik Bera Pahang, Pulau Kukup, Tanjung Piai dan Sungai Pulai Johor, Kuching, Wetlands National Park Sarawak dan juga Lower Kinabatangan, Segama Wetlands Sabah. Okey. Ini untuk tapak Ramsar. Jadi kita dah tahu apa itu tapak Ramsar. Dia ialah tanah lembap. Jadi bila tanah lembap, ingat pokok bakau. Okey, baik. Kita teruskan kepada yang kedua ialah geopark. Okey. Ini adalah usaha yang kedua, geopark. Mari kita lihat apakah definisi geopark. Geopark ini ialah sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi, iaitu boleh digunakan oleh semua pihak bagi tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Okey. Dan apakah peranan geopark? Geopark mementingkan pembangunan sesuatu kawasan secara
lestari. Jadi elemen pembangunan ini adalah konsep geopark merangkumi pemeliharaan alam semula jadi. Mari kita lihat dari segi pemeliharaan. Geopark memelihara dengan menjadikannya sebagai pusat ekonomi pelancongan. Seterusnya dari segi pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan biologi, geologi dan budaya. Yang kedua, pemeliharaan bersepadu antara warisan budaya dengan alam semula jadi. Yang ketiga, penggunaan sumber warisan secara lestari tanpa memusnahkannya. Dan yang keempat, contoh lokasinya adalah Pulau Langkawi. Baik, kita teruskan kepada usaha yang ketiga, iaitu Taman Negara. Okey, Taman Negara apakah definisinya? Merupakan kawasan yang dilindungi kerajaan supaya biodiversity semula jadi. Kawasan berkenaan dipelihara dengan dan dikekalkan. Okey. Seterusnya, apakah peranan oleh Taman Negara? Berperanan melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya. Contohnya, menyokong ekosistem, mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Jadi ini adalah peranan-peranan yang dimainkan oleh Taman Negara. Melindungi kepelbagaian biologi dan struktur ekologinya, menyokong ekosistem dan mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Okey. Mari kita lihat usaha pemeliharaan. Okey, pemeliharaan menjadikannya sebagai pusat ekopelancongan. Jadikan Taman Negara ini kawasan ekopelancongan. Kemudian memelihara flora dan fauna di dalamnya agar tidak diganggu oleh aktiviti manusia. Apa aktiviti manusia yang mengganggu flora dan fauna biasanya? Biasanya ialah pembalakan. Okey. Pembalakan. Apalagi aktiviti pembalakan untuk flora kan, fauna biasanya pemburuan haram, pemburuan. Okey, ini yang boleh mengganggu. Okey. Kemudian dari segi pemeliharaan pula, yang pertama, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung iaitu Perhilitan telah membaik pulih kehidupan liar, membaik pulih hidupan liar dan juga hutan untuk tatapan generasi akan datang. Dan yang kedua, contoh lokasinya adalah seperti Pusat Konservasi Sabah di Pusat Konservasi Gajah di Pulau Ganda, Pahang, dan Konservasi Monyet Proboscis Kuala Labuk, Sabah. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang keempat. Yang keempat ialah pembangunan lestari. Apakah definisi pembangunan lestari? Pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Tanpa, untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Jadi maksudnya pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan kita pada masa kini dan tidak juga menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Okey? Apakah peranannya? Yang pertama, satu gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal untuk menangani isu tuntutan pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Baik, kita lihat langkah-langkah pemeliharaan yang dijalankan dalam pembangunan lestari. Yang pertama, perintis pembangunan bandar pentadbiran dengan konsep teknologi hijau. Yang kedua, bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman. Yang ketiga, memelihara hutan dan bandar. Okey. Memelihara hutan dalam bentuk ekopelancongan. Okey, dan hutan bandar. Contohnya, lokasi hutan bandar Putera di Johor.
Baik, seterusnya ialah pemeliharaan. Yang pertama, usaha ke arah pembaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembandaran yang diambil kira aspek pengurangan pelepasan gas karbon dan galakan ekonomi hijau dan gaya hidup karbon rendah. Okey. Seterusnya dari segi pemeliharaan yang kedua, mewujudkan Taman Etnobotani Putrajaya yang bertindak sebagai pusat domestik pemeliharaan ex situ. Okey. Tumbuh-tumbuhan dan beraroma. Tumbuh-tumbuhan ubatan dan juga beraroma. Manakala contohnya di Putrajaya dan Institut Perhutanan Malaysia ataupun FRIM. Okey, baik. Mari kita teruskan kepada yang 10.4 10.4 iaitu peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Jadi badan kerajaan dan bukan kerajaan di Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif. Jadi sekarang mari kita lihat dari segi badan kerajaan. Okey, badan kerajaan ada 4 perkara yang mereka buat, iaitu yang pertama Badan Kerajaan Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Yang kedua, Sabah Forestry Department. Yang ketiga, Sarawak Forestry Corporation. Yang keempat, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan. Manakala yang kelima, Institut Penyelidikan Hutan ataupun FRIM. Baik, kita teruskan kepada yang pertama, iaitu Jabatan Alam Sekitar. Apakah tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar? Yang pertama ialah merancang, menyelaras dan membantu pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan dengan biodiversiti dan juga perhutanan melalui yang pertama ialah pengurusan hutan secara berkekalan. Yang kedua ialah menyediakan dan pembangunan hutan. Okay. Penyelidikan ataupun juga dikenali sebagai R&D. Okay. Research and Development iaitu penyelidikan dan pembangunan hutan. Baik, kita beralih kepada yang kedua, iaitu kita boleh guna highlight, iaitu Sabah Forestry Department. Okey, mari kita lihat. Sabah Forestry Department bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan reserve hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari, SFM. Okey. Merupakan penjaga kepada kira-kira 49.1% daripada jumlah keluasan tanah di negeri ini pada tahun 2013. Okey. Sumber diperoleh daripada Jabatan Perhutanan Sabah 2017. Baik, kita teruskan kepada pink. Okey, kita teruskan kepada Sarawak Forestry Corporation. Okey, kita lihat apakah usaha yang dijalankan. Melaksanakan pengurusan hasil hutan kawasan terlindung sepenuhnya. Pemeliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan, okey, dan pembangunan hutan. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang keempat, iaitu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu Perhilitan. Apakah usaha dan peranannya? Berperanan mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan ekonomi, okey, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi.
Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan ramai mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Ini peranan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu Perhilitan. Dan yang kelima, kita ada Institut Penyelidikan Hutan FRIM. Peranannya menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber-sumber hutan, serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Jadi itu dia 5 langkah ataupun 5 usaha dalam pemeliharaan dan pemeliharaan hutan ataupun yang telah dijalankan oleh badan kerajaan. Peranan agensi badan kerajaan. Sekarang mari kita lihat peranan agensi badan bukan kerajaan. Yang pertama kita ada Sahabat Alam Melayu. Kita ada cikgu nomborkan. Kita ada Sahabat Alam Melayu. Yang kedua, Malaysia Nature Society MNS. Yang ketiga ada The Wildlife Trade Monitoring Network ataupun Traffic. Yang keempat, Global Environment Center GEC. Dan yang kelima, kita ada World Wildlife Fund WWF. Baik, mari kita lihat satu per satu. Yang pertama ialah Sahabat Alam Malaysia ataupun SAM. Baik, SAM mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah lestari. Yang kedua, berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Ini lebih kepada pembangunan lestari, SAM ataupun SAM. Yang kedua kita ada Malaysia Nature Society ataupun MNS. Apakah fungsinya? Peranannya melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan. Dan yang kedua, memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Yang ketiga, kita ada The Wildlife Trade Monitoring Network ataupun Traffic, berperanan menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Ini peranan trafik. Seterusnya yang keempat, kita ada Global Environment Center ataupun GEC, menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Baik, dan yang kelima kita ada World Wildlife Fund, iaitu WWF, yang berperanan menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah, iaitu memelihara kepelbagaian biologi dunia, memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharui dan digunakan secara lestari. Dan yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam. Dan itu sahaja yang kita pelajari dalam bab 10. Kita telah mempelajari tentang sumber hutan. Apa itu sumber hutan, kemudian kepentingan pengurusan sumber hutan, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan, serta agensi-agensi yang menguruskan sumber hutan terdiri daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi itu sahaja pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar.
Untuk lebih memahami lagi, cikgu galakkan agar semua pelajar dapat membuat nota yang kemas dan menarik dalam bentuk grafik yang kemas dan mudah difahami oleh pelajar. Dan kemudian banyakkan membuat latihan menggunakan modul-modul geografi yang ada. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.